Kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji selidik. Kota Kinabalu 93.9 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express Linkin. Inspirasi Emporia Islam. Itu Inspirasi Emporia Islam. Mulakan hari yang produktif dengan mengamalkan kurma bersama susu kambing. Las Susu Kambing menyediakan 5 pilihan perisian sesuai untuk semua peringkat umur, bermula kanak-kanak sehingga warga emas. Semak pengedar berhampiran di las.my. Faiz Haji Osman, jam 9 selepas ini dari hati kita nak bersama dengan Tuan Haji Kamus dan kaunselor berdaftar kita. Tajuk sempena dengan Hari Wanita Sedunia Isnin nanti, Wanita Sri Kandi Kecintaan. Apa juga isu-isu tentang berlegar tentang wanita. Anda sebagai seorang wanita nak ajukan apa juga soalan, kemusykilan berkaitan dengan isu emosi, perasaan, kongsikan 0112900404. Kita juga bersiaran dekat Facebook dan YouTube selepas ini. Tonton dan kongsikan juga soalan anda. Saya nak raikan insya-Allah bersama dengan tetamu kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, dengarkan kami. Ali Afif Baihaqi dan Furqan Fawaz, Kerinduan Kami. Kau tunjuki kami teguh dalam
anda tinggal, rumah sendiri atau rumah sewa, kecil atau besar, tetap tempat kediaman kita. Jangan beralasan dalam menjaga kebersihan persekitaran rumah dan manfaatkanlah masa duduk di rumah untuk aktiviti mengindahkan rumah anda. Berikut adalah beberapa cara mudah mengekalkan kebersihan persekitaran rumah. Amalkan rutin berkala sendiri seperti menyedia barang-barang untuk dibuang, dikita semula atau disimpan dari masa ke masa. Buang sampah ke dalam tong sampah setiap hari, membasuh tandas dan ruang dapur serta menyapu lantai di dalam dan halaman rumah. Amalkan secara konsisten dan dapatkan kerjasama daripada semua ahli keluarga. Pasti ia tidak membebankan. Kedua, cubalah menggunakan kreativiti seperti menghias kebun kecil di luar rumah atau meletakkan pokok yang sesuai di dalam rumah. Dan kelainan dan suasana menenangkan. Keadaan persekitaran rumah adalah lambang kepribadian dan kerohanian penghuninya. Radio IKIM mengajak anda menjaga kebersihan kediaman dan persekitaran komuniti untuk keselesaan tubuh yang sihat dan minda yang ceria. Dengan perkataan syukur itu, dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu saja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari, dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Temukan jawapan dalam setiap permasalahan. Ikuti sesi bersama Yang Amat Arif, Dato' Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mohtar, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dato' Nur Aziah Haji Muhammad Awal, Profesor Undang-Undang Keluarga, Wanita dan Kanak-kanak. Dan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunselor berdaftar, menerusi segmen Dari Hati, Jumaat 9 malam hanya di IKIM. Dari hati, kita berkongsi, mencari solusi. Yep, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda terus setia bersama-sama kami, Faiz Sejuk Osman dekat sini teman-teman anda. Dan setiap Jumaat 9 malam untuk kita dengarkan dari hati perbincangan tentang isu-isu kekeluargaan, isu-isu rumah tangga, isu emosi, perasaan kita bawakan dalam dari hati ini untuk kita dengarkan perkongsian solusinya. Inilah yang kami bawakan menerusi dari hati, insya-Allah. Semoga bermanfaat. Kurang lebih sejam setengah ini kami nak bawakan perbincangan kita bersama-sama. Dan malam ini kita nak bawakan tetamu kita, pakar kita yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita di atas talian saat ini bersama-sama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, sihat? Saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Haji. Minggu ni kita nak dengarkan perbincangan lagi dan insyaAllah hari ini Jumaat. Tak lama dah pun 8 Mac kalau ikutkan kita sambut Hari Wanita Sedunia 8 Mac 2021 kali ini. Dan malam ini bersempena dengan itu juga kita nak bawakan perbincangan kita Wanita Sri Kandi Kecintaan. Jadi apa pun soalan-soalan anda berkait tentang isu-isu wanita, anda sendiri sebagai seorang wanita, tak kiralah yang dewasa, yang masih lagi kanak-kanak bersama-sama dengan kita waktu ini, yang masih lagi remaja, nak kongsikan apa juga soalan berkisar isu-isu anda. Kami dengarkan cerita anda. Kongsikan di WhatsApp 011-29004004 ataupun bersama-sama kami di Facebook IKIM FM. YouTube juga kita bersiaran saat ini di IKIM. InsyaAllah semoga bermanfaat. Klik button share juga. Semoga ramai beroleh ilmu perkongsian kita pada malam ini. Wanita Sri Kandi Kecintaan. Kita nak mulakan perkongsian kita malam ni. Haji, silakan. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, auzubillahi samil alim minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi, saya hormati penerbit dan juga DJ Haji Faiz Haji Osman, ibu ayah yang saya muliakan, para asatizah, para masyayikh yang saat ini menjemur, beri teguran, galakkan pandangan dalam memperbaiki kaedah cara gaya penyampaian dalam program Slot Dari Hati ini, subhanallah. Dan keluarga besar dari hati sendiri yang saban hari kita bersama daripada setiap Jumaat malam Sabtu. Jadi untuk malam ini
saya dengan rasa rendah diri kan, untuk mengajak untuk kita semua memikirkan sama-sama bermuhasabah tentang letak duduk insan yang dinamakan sebagai wanita muslimah yang pada hari ini, mutakhir ini, ada segelintir yang kita lihat melaung-laungkan bahawa berlaku diskriminasi terhadap golongan wanita, ya. Dan mungkin juga ada yang membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang barat, yang kelihatan wanita mereka adalah bebas, penuh dengan keseronokan, ya. Dalam hati kecil saya ni kata mungkin tak banyak perkara besar yang boleh kita sama-sama lakukan, ya. Cuma subhanallah, saban hari, insya-Allah saban tahun pada 8 Mac ini kita akan menyambut Hari Wanita Sedunia, ya. Women's Day, ya. Jadi ada yang menyambutnya dalam kapasiti merasa diri mereka ditekan, ya. Dan memperjuangkan pelbagai isme-isme yang kadang-kadang dah lama ada dalam Islam yang telah bawa naikkan, ya. Dan saya sendiri pun sebagai seorang kaunselor berdaftar melihat subhanallah isu-isu ni perlu ditangani dengan lebih hikmah, ya. Dan mungkin pada saya mereka yang mengatakan bahawa berlakunya perlecehan terhadap golongan wanita ini belum bertemu dengan keindahan, dalam Islam yang mengangkat wanita ni masya-Allah lebih tinggi, ya, daripada apa yang mampu mereka fikirkan. Dan tidak mengapa. Sebab itulah kalau perkara yang kita tidak tahu mungkin belum tentu tak ada, kan? Tapi alangkah indahnya kalau kita sama-sama dapat berkongsi perbincangan kita pada malam ini kepada lebih ramai lagi wanita muslimah kita di luar sana, untuk berasa lebih gah, kan? Menghargai diri sendiri, itu yang paling utama, kan? Sebab tadi saya katakan ada yang membandingkan diri mereka sebagai wanita yang tertindas. Bandingan itu pula dibuat oleh kepada orang-orang di barat, kan, misalnya. Jadi subhanallah. Jadi mungkinlah boleh sama-sama kita like, kita share, kongsi lebih ramai lagi, ya. Mudah-mudahan jadi sebab-sebab kebaikan, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan tuan-tuan ibu ayah yang saya muliakan, adik-adik, ya, yang mungkin ketika ini sedang ada yang telah tamat, ya, SPM, ya, ada yang minggu depan insya-Allah yang terakhir, ya, adik-adik wanita kita. Mungkin malam ini bolehlah sama-sama sambil-sambil meringankan fikiran, ya, turut meletakkan satu keinginan untuk menjadi mereka yang akan memperjuangkan nasib muslimah pada masa depan, ya, yang memahami letak duduk seorang muslimah itu bukan terendah, tapi bahkan telah ditinggikan lebih lagi, ya, dalam agama. Dan kalaulah bandingan yang telah dibuat tadi, ya, tentang hak wanita, kalian para wanita seharusnya merujuk bagaimana zaman jahiliah dulu sebelum kedatangan Islam wanita telah diperlakukan, ya. Mereka ketika itu telah dimangsakan sebagai paling teruk sekali diskriminasi telah berlaku. Dan dalam sejarah kemanusiaan ketika itu, zaman jahiliah ini tak semestinya zaman masa dekat negara Arab saja, tak, di seluruh dunia. Dan nanti insya-Allah malam ni kita akan pergilah secara sepintas lalu, ya. Dan mungkin ada di kalangan adik-adik wanita kita yang mungkin ada persoalan, kan, apa yang nak diutarakan, ya. Jadi ambillah kesempatan ni. Saya dikabarkan IKIM sendiri pun pada hari Isnin nanti, kan Haji, kan, ada program khas untuk slot Hari Wanita. Jadi sama-samalah, kan, kita dengarkan Prof Dr. Syam Rahayu sendiri pun nanti, ada program begini. Jadi supaya kita lebih nampak bahawa ramai saja dekat luar sana yang membawa kefahaman bahawa Islam tidak pernah meremehkan, kan, peranan wanita, bahkan lebih tinggi lagi daripada itu. Justru tadi saya katakan kalau zaman jahiliah dulu, tuan-tuan perempuan, memang teruk sangat, kan, wanita diperlakukan, dihina oleh lelaki, kan, sebelum kedatangan Islam. Dan antara perkara pelik, ini saya nak ambil secara umum saja. Nanti sebab ialah saya nak juga, kan, tuan-tuan perempuan, adik-adik wanita juga buat sedikit kerja rumah. Apa yang saya sampaikan ni cuba cari siapa, golongan mana
bangsa apa atau mungkin agama apa yang memperlecehkan wanita sebelum kedatangan Islam yang mengangkat lebih tinggi lagi peranan wanita. Baik. Dulu wanita tak ada hak pun untuk bersuara. Ya. Semua keputusan tu dibuat oleh lelaki. Ini dulu. Kemudian maafkan saya lah kan. Wanita ketika itu diperlakukan hanya sebagai hamba seksual. Maafkan saya. Dan orang lelaki bebas nak buat hubungan maafkan saya, seks dengan semua cara, dengan semua, sama ada dengan cara keganasan, luar tabi'i, dan semua yang mereka akan lakukan semahu mereka ketika itu. Allahumma salli Muhammad. Maafkan saya tapi kita perlu bicarakan untuk kita faham apa yang berlaku dulu, lebih teruk, lebih jijik lagi, kan? Dan sehingga ke saat ini pun masih berlaku. Dan yang ketiga, ramai yang menganggap ketika itu wanita, anak perempuan adalah mereka yang membawa petanda sial. Maafkan saya. Dan keempat, kaum wanita ni dilayan sebagai hamba abdi. Kan? Lebih hina lagi daripada itu, mereka ni diseksa zahir dan batin. Dan hanya diperlukan untuk memuaskan nafsu semata-mata. Selepas itu mereka akan diperlakukan sebagai hamba abdi. Diperlakukan macam-macam, ditumbuk, disepak dan sebagainya. Dan nak menambah lagi keburukan, sebelum kedatangan Islam, anak-anak tiri ketika itu, mereka boleh menjadikan ibu tiri mereka sebagai hamba apabila ayah mereka telah meninggal dunia. Kan? Hina kan? Dan mereka boleh juga membunuh anak perempuan hidup-hidup. Ini kita maklum. Alasan dia apa? Yang tak masuk akal, sebab malu memiliki seorang anak perempuan. Dan kalaulah kita di saat ini pun ada perasaan begitu, maka sistem jahiliah inilah yang sedang kita bawa dalam kehidupan kita. Jadi senarai-senarai yang saya akan sebutkan banyak lagi sebenarnya, yang tuan-tuan perempuan boleh lihat, sangat menyedihkan, bagaimana perlakuan yang tak sepatutnya diperlakukan. Dan saya mungkin ambil yang terakhir lah, mungkin lepas ni insyaAllah kita sambung lagi Haji. Ini sebagai satu lontaran awal pada malam ini untuk kita buka pemikiran kita, nak menunjukkan bahawa dahsyatnya dulu wanita diperlakukan. Yang terakhir ni, dulu lelaki ni dia bebas berkahwin dengan seramai mana wanita yang dia suka. Ada yang 10 orang, 11 orang, 12 orang, 18 orang, suka macam mana pun. Kalau tuan-tuan masih ingat, mungkin baca satu kisah ni, kisah Urwah bin Mas'ud. Dia ada 10 isteri sebelum kedatangan Islam. Subhanallah. Jadi mungkinlah lontaran awal ini untuk sama-sama kita rasa lebih terbuka untuk melihat dan menilai, Masya Allah, betapa untungnya saya ataupun puan-puan, adik-adik wanita yang bergelar wanita ketika mana diangkat martabatnya sebagai seorang muslimah. Wallahu a'lam bishawab. Saya terima kasih Haji. Awal ini bicara kita tentang tajuk yang kita bawakan, Wanita Sri Kandi Kecintaan. Untuk kita sama-sama buka mata kepada adik-adik saya, kepada sahabat-sahabat saya, kaum-kaum wanita semua ini yang nak berkongsi soalan, berkongsi inspirasi, berkongsi cerita ketabahan dan kekuatan anda. Ini malam ni kongsikan bersama-sama kami. Bukan kita nak cerita hebatnya kita, tidak, tapi kita nak menjadi inspirasi kepada orang lain juga, agar mereka rasa mereka istimewa, ada tempat yang Islam letakkan martabatnya itu wanita. Okey, insya-Allah kita dengarkan kupasannya selepas ini. Soalan-soalan anda boleh saja ajukan di Facebook kami IKIM FM, juga di YouTube kami IKIM, dan pastinya menerusi WhatsApp 0112900404. Kita berehat sekejap, kembali selepas ini. Wanita Sri Kandi Kecintaan, dalam Dari Hati kita berkongsi mencari solusi. صلى عليك
Jangan kita ragu, cobalah sedaya mampu hidupkan berarti. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Nur yang mana nak menghabiskan 30 juzuk dalam masa 55 hari. Program tu lebih kurang 90 hari lah. Subhanallah. Dan Darwish sendiri Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Inspirasi jiwa nan suci. Terus setia bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Yep, Inspirasi Inforia Islami. Faiz Haji Osman dekat situ teman anda. Bicara kita waktu ini bersama-sama untuk dengarkan dari hati bersama Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Kita bawakan tajuk wanita Sri Kandi Kecintaan untuk kita dengarkan, untuk kita beri sama-sama panduan, untuk sama-sama kita berkongsi apa juga inspirasi para wanita pada malam ini sempena dengan Hari Wanita Sedunia 8 Mac nanti, hari Isnin insya-Allah. Kita nak sambung bicara kita Haji berkaitan dengan wanita Sri Kandi Kecintaan ini. Apa lagi yang sama-sama kita boleh bantu wanita ini untuk sama-sama mereka dah banyak sumbangannya kepada masyarakat, alhamdulillah, tapi kita nak tambah lagi pelbagai lagi inisiatif-inisiatif yang boleh dilaksanakan oleh para wanita, dan pastinya kita nak bantu sekiranya ada keganasan-keganasan. Saya pasti mereka insan yang lemah, jadi ada setengah-setengah pihak masih mengambil kesempatan atas kelemahan mereka. Jadi insya-Allah kita nak dengarkan cerita-cerita ini, kongsi-kongsikan apa jua perkongsian anda di Facebook dan juga YouTube kami, serta WhatsApp 011290040004. Haji, kita nak dengar sambungan lagi bicara kita malam ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz, para penonton, pendengar IKIM, ibu ayah yang saya muliakan, adik-adik yang saya kasih sekalian. Subhanallah, tadi saya dah ceritakan beberapa tentang bagaimana dulu wanita ini dilihat serendah-rendah, sehina-hinanya, dia diperlakukan sebagai objek pemuas nafsu semata-mata. Subhanallah. Dan dulu juga seorang ayah ni, tuan-tuan perempuan, dia boleh jual anak perempuan ni macam hamba, macam kucing. Kucing sekarang pun kita sayang kan, tapi dulu dapat anak perempuan dia boleh tawarkan, dia bela sampai pada usia sekian-sekian, kemudian ditawarkan. Dan ada ajaran-ajaran tertentu yang boleh meminjamkan anak-anak ni dalam tempoh tertentu untuk dinikahkan secara muta'ah misalnya, kan? Jadi hinalah, kan? Sedangkan macam tu ke yang diajar, kan? Allahumma salli Muhammad. Dan ada juga fahaman-fahaman, ajaran-ajaran tertentu, kan? Bila wanita ini didatangi dengan haid, maafkan saya, mereka ni tak boleh duduk serumah, bayangkan. Dan ada ni yang sampai kena diletakkan dekat luar, di bangsal, duduk bersama dengan kuda, haiwan peliharaan lain, lembu dan sebagainya. Selepas selesai haid, bayangkan tuan-tuan perempuan, kan? Hinanya diperlakukan begitu. Malahan mereka menyatakan haram untuk menyentuh wanita yang sedang haid. Ya? Ini suami ni yang dikahwini. Okey. Dan ada juga yang menceraikan isteri dengan cara menghina, iaitu kaedah zihar. Ya? Dan kalau ada balu wanita yang kematian suami, mereka diasingkan, dan wajib pakaian yang buruk-buruk ni, mereka tak boleh pakai bauan, dan mereka kena pakai pakaian yang buruk-buruk selama 1 tahun. Dan lepas tahun tu wanita ni ni lagi dahsyat ni, kan? Allahumma salli Muhammad. Dia kena sentuh kambing dengan kemaluan. Apa benda tu? Mana ajaran yang mereka miliki dan mereka perolehi? Lebih dahsyat daripada itu, kalau hamba wanita yang mengandung, mereka akan jadi mangsa judi untuk meneka jantina.
Lepas kalau dua-dua pihak bertaruh, wanita tu dia akan dibelah perut dia ataupun dipijak untuk dapatkan keputusan. Sebab tadi saya katakan, mereka menganggap wanita ni bahan hiburan semata-mata. Boleh diperlakukan sesuka hati. Didatangi dengan pelbagai kaedah, kasar dan sebagainya. Tak ada rasa apa-apa, nilai apa-apa. Allahumma salli Muhammad. Dan banyak lagi lah kalau nak cerita kan. Tadi saya pun tak sampai hati nak cerita benda-benda yang saya sendiri pun tak mampu nak ucapkan dengan kata-kata kan. Jadi saya mohon nanti ada kesempatan, ada waktu, cuba carilah kan, siapa yang mengajarkan mereka melakukan sedemikian kan. Dan supaya kita apa tuan-tuan puan, supaya kita rasa duduk dalam keadaan hidup beragama ini, Masya Allah, telah pelihara semua perkara. Dan subhanallah, bila datangnya Sayyidina Nabi Rasulullah SAW, kasih hati kita membela wanita melalui hukum Islam, dan pelbagai banyaklah hadis-hadis Nabi dan berkaitan dengan menjaga hak-hak wanita. Sebagai contoh, cari nanti, wajib berlaku baik pada isteri. Haji, saya wajib ni. Ni kita kena hati-hati kan. Kita tanya pada diri, saya tanya pada diri saya, dah ke saya lakukan baik dengan isteri? Kalau isteri minta mi bandung kan, lepas penat-penat kita balik daripada kerja, bang nak mi bandung, dia minta dah 2 minggu tak sampai hati pula. Malam nanti nak kena ada dari hati, contoh kan. Yang terasa tu terasa lah kan? Saya senyum kambing pula dia kan. Maksud saya tuan-tuan puan, kita kena perlakukan kan, dengan terbaik kan. Jadi sebab apa? Sebab kita tahu dia kesusahan dia, kita lihat dia punya perjuangan dia kan, kehidupan dia sebagai seorang wanita. Dan kita tahu sebagai seorang lelaki ni tak mudah kan, untuk duduk atas kapasiti sebagai seorang wanita kan, memiliki satu perasaan yang lemah lembut kan, kadang-kadang boleh juga diuji dengan pelbagai tekanan bila berhadapan dengan tugasan di rumah lagi kan. Jadi wajib untuk kita berlaku baik kepada wanita. Kita tak boleh pukul isteri sewenang-wenangnya dan kemudian yang ketiga, kita tak boleh nak setubuh isteri sewaktu haid kan. Mereka kita tahu kan kesakitan dengan menstrual dia kan, suasana tak selesa. Ini Islam ajar kita, didik kita untuk mengangkat martabat wanita kan, waktu-waktu tertentu, peluang tertentu kan. Daripada dulu tuan-tuan boleh bandingkan dengan apa yang saya kisahkan sebentar tadi. Kemudian yang keempat, tidak boleh mendatangi isteri, maafkan saya, daripada belakang kan, daripada duburnya, menjaga kesucian dia. Dan sebab apa? Tadi kalau zaman dahulu wanita dianggap dia boleh melakukan sesuka hati, tapi datangnya Islam ada had-had tertentu yang diberi. Bukan semua perkara kita boleh langgar sahaja. Dan sebagai ini penghormatan kan, kepada hak wanita. Bahkan mereka boleh menolak kan, bila kita sebagai seorang lelaki melanggar hukum-hukum hak-hak yang telah ditetapkan ke atas diri mereka. Subhanallah. Dan kita tak boleh halau isteri itu waktu haid kan. Kita kena layan dia macam biasa sebagai seorang isteri, sebagai seorang manusia kan. Dan ketika itulah wanita ni akan lebih dirasa dihargai, sebab ketika itu dalam kebiasaannya lah, maafkan saya, mereka kesakitan, menahan kesakitan kan, ketidakselesaan perut dan sebagainya, dan waktu itu mungkin kita pula berkhidmat untuk dia sebagai seorang lelaki kan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kalau zaman dulu wanita ni diceraikan dengan zihar kan? Tapi datangnya Islam dengan talak. Subhanallah. Ini mungkin nanti yang mak mulia Datuk Naim kan, Prof Azhar, dia boleh pergi dalam lagi perbahasan ini kan. Dan kalau anak pula diberikan, tak boleh menjadikan ibu sebagai hamba, sebab itu haram. Dan datangnya Islam menyatakan bahawa syurga di bawah tapak kaki ibu. Dan kita wajib taat pada ibu mula-mula, barulah bapa. Tidakkah itu namanya sebagai satu penghargaan, peletakan nilai yang amat tinggi terhadap seorang yang bernama wanita. Kalau nak dibandingkan dengan apa sahaja bandingan yang nak diperbuatkan oleh golongan-golongan tertentu, daripada kacamata mereka yang kononnya memperjuangkan hak wanita, tapi mereka lah yang paling teruk sekali memperlakukan wanita sehina-hinanya sehingga ke saat ini. Allahumma salli ala Muhammad. Dan lebih indah lagi daripada itu, orang lelaki, ingatan untuk saya dan kita semua, kita ni wajib memberi pakaian, memberi makan, sediakan rumah
bagi isteri dan anak perempuan. Dan tak ada pun anak perempuan ataupun wanita kena sediakan perkara-perkara untuk kita. Bang, bang wajib rumah ni untuk saya sediakan untuk abang. Kan? Untuk baju ni abang ambil lah. Setiap minggu saya belikan untuk abang. Dan ni pakai baju baru ni aja sebenarnya. Rasulullah Muhammad. Allah Akbar. Gurau saja. Maksud saya sebab apa? Nak menggambarkan kebertanggungjawatan itu diletakkan di atas bahu kita sebagai seorang lelaki. Ya. Dan indah sangat tuan-tuan perempuan bila kita bicarakan tentang bagaimana Islam mengangkat nilai wanita ni, subhanallah. Dan kalaulah kita nak lihat lebih dalam lagi, doa wanita ni lebih makbul daripada lelaki, subhanallah. Dan kita dituntut menggembirakan anak perempuan dengan hadiah, dan kita akan dapat pahala yang besar. Dan juga kalau kita ni kena dahulukan anak perempuan dalam bab kasih sayang. Sebab Islam meletakkan nilai kelembutan tu ada. Dan Islam ni mendahului zaman. Dia tahu anak lelaki dengan anak perempuan ni, tengok tak dia punya penerimaan dia. Kan? Bila diberi hadiah, dia punya kegembiraan, kelembutan dia. Kan? Jadi subhanallah, Nabi SAW ajar, didik kita untuk menghargai wanita. Dan kita kena dahulukan, tadi saya katakan, dalam memberi kasih sayang ni terhadap anak-anak perempuan. Kalau ibu ayah panggil anak, dua-dua panggil, ikram. So sebagai seorang anak, kita kena dahulukan ibu dahulu. Ibu tu wanita kan? Subhanallah. Dan banyak lagi antara lain. Kalau wanita ni bersabar waktu mengandung, dia dapat pahala. Kan? Ketika mana dia tahan sakit untuk melahirkan anak, dia dapat pahala mati syahid yang tak ada pun terhadap seorang lelaki. Dan wanita dia tak perlu nak berjihad macam lelaki. Kalau nak dapat pahala jihad, dia cukup dengan amalan berkhidmat, menyediakan kelengkapan misalnya. Kan? Kalau suami nak berpergian, nak pergi ke medan perjuangan, kan? Pahalanya lebih besar lagi. Jadi dan subhanallah, banyak lagi lah yang nak disebutkan dekat sini. Justru kalau kita lihat dan kita perhatikan, kerana kebanyakan negara hari ini, negara-negara kat dunia lah, masih mengamalkan dasar-dasar yang mendiskriminasi wanita. Dan hari ini, pada setiap 8 Mac nanti, semenjak tahun 1909, kat seluruh dunia dia akan bagi satu ruang kepada isu berkaitan dengan permasalahan wanita ini diketengahkan untuk diselesaikan berperingkat bersama-sama. Tapi ingat nanti persoalan yang perlu kita tanya, Islam dah sediakan kayu ukurnya, guideline-nya dah ada, tapi tinggal nak diikuti. Dan mungkin mereka yang melihat dengan mewujudkan pelbagai perkara, isu dan sebagainya, tidak mencakupi dengan apa yang telah dipersiapkan dalam agama yang telah saya sebutkan tadi. Sebenarnya banyak lagi. Dan kita kena akui, biar benar memang ada sedikit isu dalam soal seperti menutup aurat. Mungkinlah kalangan adik-adik wanita ataupun merasakan kenapa aurat ni nak kena jaga, kan? Bab pergaulan. Tapi subhanallah, bila kita faham asas, kan? Bila selalu Ustaz Muhadi sebut, bila kita belajar akidah, kita belajar fiqah, kita di-pairingkan pula dengan tasawuf, kita akan melihat hikmah tu. Dalam melihat hikmah bahawa segala apa yang ditetapkan dalam agama ni semata-mata nak menjaga kehormatan wanita. Ketika zaman jahiliah dulu, mereka tak ada apa-apa nilai pun setara dengan apa yang telah saya sebutkan tadi. Dan kalaulah ada di luar sana menyatakan bahawa wanita muslimah kita ini dipenjara, ingat kehidupan wanita di zaman jahiliah dulu, akhirnya penjara itu menjadi syurga. Kerana sesungguhnya wanita solehah ini dalam surah An-Nisa menyebutkan, kan, adalah sebaik-baik hiasan di dunia. Kan? Sebaik-baik yang ada. Solehah. Dia bukan menilai dari sudut rupa, paras, kan? Usia tak, tapi kesolehan. Kan? Dan Masya Allah, bersabarlah sedikit dengan ujian Allah, sebab nanti Allah akan ganti dengan perkara yang lebih baik, kan? Ketika kita akan sama-sama menuju ke syurga Allah. Dan bersyukurlah juga dengan nikmat yang Allah bagi ni. Kita lahir dalam agama. Dan saya mohon sangat-sangat kita ambillah sedikit usaha untuk menceritakan sempena nak masuk, yelah, walaupun
pihak di sana meraihkan Women's Day ni, tapi kita ambillah kesempatan berkongsi dengan betapa Islam ini, kisah-kisah Islam mengangkat nilai martabat wanita ni sebenarnya lebih tinggi dah dan mendahului dengan apa yang telah dilakukan bermula tahun 1909. Kita 1500 tahun lepas dah cerita dah dengan kemuliaan wanita ini. Allahu ta'ala a'lam. Saya terima kasih Haji untuk membuka mata kepada para wanita bagaimana Islam mengangkat martabat dan darjat anda. InsyaAllah kita nak berehat seketika. Soalan-soalan anda kemukakan tentang isu seputar isu wanita ini. InsyaAllah kongsikan di Facebook kami IKIM FM, YouTube channel kami IKIM dan juga WhatsApp 0112900404. Banyak yang saya nak kongsikan juga antara persoalan-persoalan berkaitan dengan isu wanita. Sepanjang kita bersiaran dalam Dari Hati ini juga banyak perihal-perihal wanita juga kita bicarakan untuk sama-sama kita dengarkan. Mungkin kita nak berkongsi bersama dengan Tuan Haji apa solusi yang tuntas yang boleh kita ambil, yang sama-sama kita nak bantu agar wanita kita letak tepat pada tempatnya mengikut apa yang dah Islam ajarkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Dari Hati. Kemukakan soalan-soalan anda bersama-sama dengan kami. Dengarkan seketika nanti. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian kursus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 sahaja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua. Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Inspirasi, Inforia, Islami. Semuanya di IKIM. Terima kasih anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini 9.43 malam, yang sedang menikmati makan malam ataupun tengah memandu. Hati-hati, kami doakan anda. Terima kasih jadikan kami teman anda waktu ini. Faiz Haji Osman dan juga yang bahagia Tuan Haji Karam Hussein, kaunselor berdaftar kita. Tajuk yang kita bawakan pada malam ini berkaitan dengan wanita.
Wanita Sri Kandi Kecintaan. Sempena dengan Hari Wanita Sedunia nanti, insyaAllah diraikan sama-sama 8 Mac nanti Isnin, dan kami juga akan bawakan program menarik Isnin nanti pagi, di Warna Pagi pun ada forum tentang wanita kita nak bawakan, dan insyaAllah sebelah malamnya Haji pun saya kebetulan dapat bersama-sama dengan penulis lirik lagu wanita, sebut tentang wanita. Lagu wanita tu sering kita dengar, banyak nasihat-nasihat, dan kita nak dengarkan inspirasi lah daripada lirik tersebut. Isnin nantilah insyaAllah. Dan Haji, bila sebut tentang wanita, orang kata kejayaan seseorang lelaki tu wanita di belakangnya. Okey. Dan kita kena ingat juga hebatnya wanita itu atas tarbiyah dan juga didikan yang orang kata pembimbingnya kena beri. Okey, lelaki kan, suami, ayah kepada anak-anak wanita ini. Dan makna kata lelaki besar peranan untuk melahirkan wanita yang hari ini tahu didikan agamanya, pandai jaga maruahnya. Cuma kadang-kadang kan Haji, bila sebut tentang isu-isu wanita, lelaki ni rasa nak meminggirkan diri, tak rasa terpanggil untuk bersama. Saya percaya bila sebut Hari Wanita nanti, ada orang rasa yelah, ini hari tentang wanita, biar wanita je lah raikan, sedangkan lelaki lupa peranannya besar dalam membentuk dan juga mendidik seorang wanita itu. Haji, macam mana? Ada seorang ni kadang lupalah peranan masing-masing. Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad. Nah, menarik sangat kan Haji punya persoalan tu. Allah. Itu yang saya nak sentuhkan kan. Betul, kalau kalau orang lelaki cakap tak habis-habis Hari Wanita lah, Hari tak ada lelaki kan? Kan ada hari lelaki. Tak ada kan? Betul. Jadi biarlah Hari Wanita ni diorang sambut je lah sama-sama diorang kan. Kita buat apa? Betul. Saya pun ambil kesempatan berkongsi berkaitan dengan apa yang berlaku hari ini kan, isu-isu yang berlaku bersama dengan bagaimana dunia hari ini melihat wanita tu dari satu sudut yang mungkin orang melihat seolah-olah menaikkan imej wanita kan, tetapi pada masa sama kalau kita perhatikan rupanya dipergunakan untuk tujuan-tujuan tertentu sampai satu waktu saat mereka diabaikan begitu saja kan. Maafkan sajalah, dekat barat tengah kecoh bagaimana diskriminasinya. Sebagai contoh kan, satu contoh je lah, pelakon wanita bayarannya tu lebih kurang daripada pelakon lelaki di barat, di negara-negara ada industri filem kan, saya nak sebut ke tak sebut kan, tapi Bollywood ke Tamilwood ke, isu yang sama berlaku kan? Pembayaran tu tidak sama kan? Hatta dekat Nusantara ini pun begitu juga. Ini sebagai contoh kan? Nak menunjukkan, menggambarkan diskriminasi itu berlaku kan? Sedangkan industri perfilman tu kononnya nak mengangkat nilai-nilai estetika bangsa, negara yang diskriminasikan, tetapi berlaku. Sebab tu saya kata betapa hipokritnya dunia dekat luar sana kan? Jadi kita pun terpengaruh, terpedaya, duduk melekap dekat depan televisyen, panggung wayang dan sebagainya, meraihkan yang rupanya kita membenarkan pemusnahan integriti terhadap wanita tanpa kita sedar kan? Mereka kata mengangkat nilai kewanitaan kan? Meruntuhkan nilai perhambaan terhadap wanita, tapi mereka sendiri melakukan kan? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya muliakan, saya kasih macam Haji katakan, kita sebagai lelaki, kita takkan kita nak buat tak tahu sahaja kan? Tapi kita kena ambil tahu. Sebab tu saya kata, ambillah kesempatan waktu yang ada kan? Kita isilah dekat muka-muka buku kan, perkongsian bersama dengan ahli keluarga kan? Nak menceritakan betapa Islam ni begitu rahmahnya terhadap wanita kan? Begitu besarnya mengangkat nilai kewanitaan itu sebagai satu perkara yang perlu kita angkat kemuliaan dia. Sebab setiap permulaan yang ada terhadap kita je, segala apa ni ada wanita. Dekat tadi Haji katakan, dekat tulang belakang, dekat belakang. Saya dilahirkan daripada ibu, kan, seorang ibu. Kan? Dekat situ adanya ayah. Kan? Jadi, bukanlah kita nak kata nak memperbanding-bandingkan, tidak, tapi untuk sama-sama merasai kebersamaan dan keberadaan yang perlu kita berikan penghargaan terhadap seorang wanita
terhadap keberadaan seorang lelaki. Jadi kenapa tidak kita ambillah kesempatan ini kan, kita bercerita apa yang telah agama ini bawa sehingga wanita ini diangkat sebegitu mulia di mata manusia hari ini. Dan subhanallah, untuk kita sama-sama juga melihat Allahumma salli Muhammad, Nabi SAW pernah bersabda, khuliqatil mar'ah min dila'. Wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk dila'. Fa'in tuqimha tuksirha fadariha. Dan jika kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan berlemah lembutlah terhadap mereka supaya kamu dapat hidup bersama dengannya. Dan dalam hadis ni bila saya pernah lah dapatkan pandangan ngaji dengan beberapa orang guru, nak faham kan, biasa wanita ni jangan kan ada lagu je kan kalau sempat kan, saya pun tak ingat dia nyanyi lagi sedap saya rasa. Allah tahu lagu apa wanita ni jangan paksa untuk diluruskan, tapi dengan lemah lembut kan. Sebab apa? Sebab hati mereka ni hati yang penuh dengan kesantunan, kan? Kelembutan. Maka kita sebagai lelaki ni memang terkenal dengan ketegasan, kekerasan. Tapi ia perlu dilenturkan dengan kelembutan. Sebab dan kebiasaan kebanyakannya lelaki yang keras macam mana pun, yang kasar macam mana pun, yang ganas macam mana pun, mereka ni bila berhadapan dengan wanita pasti mereka akan jadi lemah longlai, kan? Jadi lebih hormat dan lebih menghormati, dan itulah nilai lelaki sejati yang perlu ada di kalangan kita. Sebab kita melihat seseorang yang penuh kelembutan, tapi kita tahu dia ada kemuliaan. Tadi saya sebutkan syurga ni dekat tapak kaki ibu kita. Dan hari ni je Allah SWT tak sabar ni nak pergi ziarah ibu saya ni. Padahal dekat sepadan daerah aja kan. Jadi insya-Allah. Jadi ambillah kesempatan. Kalau ada rezeki juga nanti tuan-tuan perempuan, kalau dah ada kesempatan Allah berikan ruang, mungkin diringankan untuk pentas negeri ke daerah nanti, azamlah nak jumpa ibu kita dulu, yang mana yang ada tu kan. Nak cium dia, bisik kat telinga dia, ibu saya sayang sangat ibu ni, dah 2 bulan tak jumpa masa PKP ni kan. Sebab dan kita akan rasa satu perasaan kan. Saya bila diumumkan baru-baru ni boleh rentas daerah. Padahal sebelah-sebelah je daerah tu. Tapi kita kena patuh pada undang-undang pula kan. Kena taat pada undang-undang, itu sebahagian daripada iman juga. Jadi azam, ada kesempatan nak jumpa ibu nanti, bisik kat telinga ibu, saya rindu sangat, maafkan saya, doakan saya kan, cium dahi dia. So nanti waktu itu percayalah, waktu ini pun saya yakin ramai yang boleh rasakan betapa Allahumma Muhammad kan, dia ada satu perasaan kan. Tapi ketika kita jumpa nanti, lagilah kita boleh rasa kan, kasih sayang tu mengalir terus ke seluruh dalam tubuh badan kita ini kan. Dia meresap macam dalam urat-urat nadi kita ini. Itu gambaran kan, kasih sayang, kerinduan yang ada mungkin daripada seorang anak terhadap ibundanya. Allahumma Muhammad. Dan dalam hadis tadi yang saya sebutkan tadi, Islam ajarkan kita untuk berlemah lembut terhadap wanita dalam memimpin mereka, iaitu dengan cara memaafkan mereka. Kebengkokan itu adalah dengan bersabar kan? Subhanallah. Sebab tu saya kata, kalau kita tak jumpa, mungkin sebab kita belum lagi belajar ilmu tentang itu. Dan dalam hadis tu juga menceritakan setiap manusia ni dia perlukan kepada wanita. Lelaki ni dia perlukan kepada wanita, dan sebagai penyeimbang kehidupan dia. Dan sebab kita perhati kalau kita ada isteri kan, mereka ni paling setia, sanggup berkorban segala apa yang mereka ada hari ini, keluarga yang mereka tinggalkan, mungkin kerjaya nak ikut suami pergi mana-mana. Sebab wanita ni memang setia kan. Sebab itulah bila ada berlaku sedikit kesalahfahaman kan, kita sebagai lelaki lah yang menguruskan, yang meluruskan. Bukan kalau rusuk tu bengkok, kita tekan dengan kasar, dia akan patah. Jadi jangan berkasar, tapi dengan kelembutan. Allahumma Muhammad. Jadi ketahuilah, memang kita waktu ini, saat ini, di belakang kita, siapa pun kita, pasti adanya wanita sebagai satu tulang belakang dalam kehidupan kita. Hari ini tuan-tuan perempuan,
Ya, mungkin kita diuji dengan ketiadaan ibu, ayah. Tapi percayalah, ada mungkin satu saat, walaupun mungkin bukan doa, tapi lintasan dalam hatinya, ya Allah, kau jadikanlah anak aku ni orang yang berjaya dunia akhirat. Dan mungkin hari ini, apa yang didoakan kita adalah kita hari ini. Kan? Jadi, itu mungkin tutur daripada mulut seorang yang bergelar sebagai seorang wanita. Itu mungkin bonda kita, kan kakak kita ke, kan adik perempuan kita ke yang patut kita muliakan, ataupun guru-guru wanita kita misalnya. Wallahualam. Saya terima kasih Haji untuk bicara kita pada malam ini berkaitan dengan wanita Sri Kandi Kecintaan, dan soalan-soalan anda kemukakan dekat Facebook kami IKIM FM, YouTube channel kami dan juga WhatsApp 01129 004 004. Berkaitan dengan lirik lagu yang Haji sebut itu, insya-Allah Isnin ni kita bawakan kupasannya bersama dengan penulis lirik. Beliau nak cerita panjang tentang lagu tu, tentang wanita. Memang banyak inspirasi yang boleh kita ambil daripada lagu tersebut. Dan ada sahabat kita berkongsi soalan Haji, tapi saya nak nak kongsikan dulu sebelum kita berehat sekejap. Selepas ini nak minta Haji respon tentang isu maruah ini. Ada sahabat kita tanya tentang hal bayi manis ni Haji. Ada yang tanyakan hari tu, kita dah bawakan perbincangan ini, apa yang boleh kita buat? Masyarakat bimbang tentang isu yang berlaku hari ini, tentang perkara-perkara yang tular di media sosial, tentang aktiviti-aktiviti yang dikongsi. Sebab sekarang ni semua orang rasa nak berkongsi macam-macam benda dekat social media untuk mendapatkan perhatian. Siapa lagi tinggi like? Saya difahamkan, tak tahulah benar atau tidak beritanya. Katanya Instagram nak hide likes itu sebab ia mengundang pelbagai tekanan emosi kepada semua orang. Jadi itu antaranya. Saya tak tahu berita itu benar atau tidak. Saya terbaca baru ini. Cuma nanti kita tengok baliklah. InsyaAllah kita nak dengarkan isu ini. Bagaimana anak muda ni seronok nak berkongsi macam-macam perkara. Lenggok badannya pun dikongsi di laman sosial, buat live lagi. Jadi kalau pre-record tu lain, kalau ada benda-benda yang salah kita mungkin boleh padam, delete dan sebagainya. Tapi bila live semua orang pun boleh tengok. Jadi itu perkara-perkara yang sukar kita nak tarik balik atas media sosial ni. Bila dah keluar jadi internet ni, sesaat pun susah kita nak tarik kembali. Jadi fikirkanlah. Jadi kebimbangan masyarakat itu berkaitan dengan isu maruah anak muda, anak gadis wanita ini perlu kita cakna. Kita nak dengarkan selepas ini kupasannya. Jadi Haji, kita nak berehat sekejap. Kembali selepas ini untuk fasa kedua kita jam 10 malam untuk Dari Hati. Jadi anda jangan ke mana, kongsikan soalan-soalan anda bersama kami kembali seketika nanti. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup diragui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6325 atau 322. Buku Fiqh dan Perubatan Awal adalah buku baharu terbitan IKIM. Arahan perubatan awal merupakan arahan bertulis oleh pesakit untuk dikuatkuasakan pada waktu pesakit hilang upaya kognitif untuk membuat keputusan. Buku ini memperhalusi 3 isu utama, iaitu batasan autonomi pesakit dalam membuat arahan, keupayaan kognitif pesakit dalam membuat arahan dan susunan kelayakan wakil pesakit dalam membuat keputusan melibatkan pesakit. Dengan harga RM20 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat. 102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Adab berterima kasih.
Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar membalas kebaikan orang lain. Sebagaimana sabdanya, barang siapa diperlakukan baik oleh orang, hendaklah ia membalasnya. Apabila ia tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah ia memujinya. Jika ia memujinya, maka ia telah berterima kasih kepadanya. Namun jika menyembunyikannya, bererti ia telah mengingkarinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barang siapa yang mencurahkan semua kebaikan untuk saudaranya dengan hati yang tulus, orang seperti ini berhak dibalas kebaikannya dan disyukuri pemberiannya. Sikap berterima kasih amat ditekankan oleh Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesiapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, dia tidak tahu berterima kasih kepada Allah. Riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Di antara pujian yang terbaik untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita adalah ucapan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Nabi SAW bersabda, barang siapa diperlakukan baik, lalu ia mengatakan kepada pelakunya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, ia telah tinggi dalam memujinya. Riwayat At-Tirmizi. Hargailah jasa orang lain dan mengucapkan terima kasih. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita Warna Pagi Dengarkan. Untuk topik Jumaat yang mana anda boleh tonton kembali di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM, kita ada tajuk tentang fitnah akhir zaman bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Dulu kan kamera kita atau handphone kita dulu kalau bergegar sikit kita ambil gambar dah bergoyang. Sekarang ni kan makin lama kan makin canggih sebab stabilizer yang ada. Kalau orang yang pegang kamera besar DSLR dulu, dia kena ada dia punya gimbal. Saya ustaz kampung tak apa tahu. Tak tahu ustaz pun ada. Semua tu ada kat rumah ustaz. Stabilizer sangat penting. Pemberat ni untuk menstabilkan. Begitu juga bumi. Dari sudut geografinya, kita nampak gunung ganang tu tingginya di atas. Tapi kita jangan nafikan ada fungsi ketinggian dekat atas dan juga di bawah gunung ganang tu sebagai pasak. Okey, apa yang berlaku apabila gunung ganang, apabila stabilizer, apabila pemberat ini dicabut daripada bumi? Bumi akan menjadi bergegar. Salah satu faktor kepada berlakunya gempa bumi, kita tengok hari ini berapa banyak gunung. Lalui ia dengan positif dan temukan jalan penyelesaian. Berkongsi luahan hati dan permasalahan anda dalam segmen Dari Hati setiap Jumaat jam 9 malam. Dari hati kita berkongsi mencari solusi. Yep, dari hati kita berkongsi mencari solusi. Waktu ini di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Suasana sejuk yang mencecah sehingga 0 darjah Celsius dan kehidupan yang hanya berdindingkan kanvas menambah penderitaan pelarian Syria. Ujian buat mereka adalah ujian untuk kita. Bersama-sama kita hulurkan bantuan. Bantu kurangkan penderitaan Syria bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia dengan menghulurkan bantuan melalui www.musimsejuk.my. Faiz Osman dekat sini bersama-sama anda untuk kita dengarkan perkongsian dari hati bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita pada malam ini. Untuk tajuk kita Wanita Sri Kandi Kecintaan bersama dengan Hari Wanita Sedunia Isnin nanti. Dan ada soalan daripada sahabat kita berkongsi pada malam ini Haji berkaitan dengan kebimbangan yang berlaku baru-baru ini kan berkaitan dengan isu bayi manis ni yang sedang menular, dan dia tanya macam mana kita nak bagi kesedaran kepada anak wanita supaya sedar untuk menghargai maruah diri. Ini kalau macam Haji sebutkan tadi zaman dulu jahiliyah, zaman gelap dan zaman apa pun lah zaman-zaman dulu ni, yang pasti penindasan demi penindasan terhadap wanita ini dilakukan oleh orang luar, lelaki sendiri kepada wanita, dan maruah mereka digadai. Sedangkan hari ini tanpa sedar, maaf kata, wanita sendiri dah mula menggadaikan maruahnya sendiri. Maka kita nak dengarkan apa yang boleh kita lakukan. Ini isu ummah yang perlu kita cakna, perlu kita ambil perhatian. Semua orang ada peranan ini masing-masing. Okey, insya-Allah kita nak dengarkan Haji apa yang perlu kita laksanakan sebagai masyarakat Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji, tuan-tuan dan puan, ibu ayah saya muliakan sekalian.
Yalah, peringatan ni jangan kita ada rasa bosan kan. Dah saya dah ingatkan banyak kali dah, dia buat juga, dia ulang juga kan. Saya ingatkan banyak kali tapi mungkin tak sampai. Jadi mungkin kadang-kadang sebab tu saya kata hikmah ni dia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan kan. Mungkin ada orang yang dapat hikmah itu melalui teguran secara direct kan. Ada juga yang mungkin mendengar rancangan kita ni secara live kan, ataupun mungkin nanti selepas dikongsikan mereka terbuka, tertekan dekat beberapa minit dengar apa yang cuba sama-sama kita bincangkan. Jadi jangan bosan untuk berbuat kebaikan. Saya dan kita semua Haji kan, rancangan ini dari hati ni kita bicarakan tentang isu-isu wanita, lelaki, pasangan rumah tangga. Banyak kali kita ulang. Dan begitulah tugas kami sebagai kaunselor berdaftar perempuan dekat luar sana. Pelbagai isu yang kami perolehi. Salah satunya daripada apa yang ditanyakan oleh sahabat pendengar dari hati kita tadi, sugar baby tadi kan. Dan isu ni, dan dia saling berkaitan dengan memelihara harga diri kan. Tadi saya kata yang masa blok pertama tadi yang saya katakan pada akhir tadi, mungkin rasa ada kalangan wanita rasa terbeban dengan menjaga aurat, dan tetapi sebenarnya menjaga aurat itu adalah memelihara kan wanita daripada disamakan dengan golongan-golongan yang lain kan. Bahkan meningkatkan lagi rasa kemuliaan dan penghormatan pada diri mereka. Dan itulah garis panduan sebagai langkah penghormatan, kemuliaan supaya maruah kedudukan itu dipelihara. Dan kecantikan yang ada ni bukanlah untuk ditayang-tayangkan, ditunjuk-tunjuk kepada semua orang. Bahkan sepatutnya dipelihara kerana itu adalah mahkota kemuliaan yang kepada seorang wanita. Dan macam itulah juga Islam memuliakan wanita dalam memelihara dirinya sebagai selayaknya sebagai wanita solehah. Memang dah ada dah kayu ukurnya begini dan untuk menjadi perhiasan yang sangat indah, kayu ukurnya begini itu yang ditunjukkan oleh Islam kepada kita. Dan kita berada dalam era globalisasi, media sosial memang dekat hujung jari. Pada hari ini, kalau kita dapat perhatikan, seorang wanita muslimah yang nak menjaga kehormatan diri ni terlalu mencabar. Kita dapat lihat macam mana golongan yang menjaga aurat dan harga diri dekat dunia nyata tapi bertukar 180 darjah bila masuk ke alam maya. Macam Haji sebutkan tadi lah, lenggang lenggoknya kan, pertunjukan yang dibuat secara percuma. Allah SWT Muhammad. Dan hari ini, zaman ini, betapa kita perhati tak ramai yang ada rasa segan silu kan? Dan sanggup tontonkan diri mereka, aurat mereka. Dan lebih parah lagi, ada setengah masyarakat sendiri yang anggap melakukan dosa tu perkara yang biasa. Dan boleh dibangga-banggakan pula dekat media sosial kan? Ada yang berlumba-lumba nak tunjukkan, pamerkan kecantikan dekat khalayak umum. Tadi Hadi cakap untuk dapatkan menampakkan populariti siapa yang lebih lagi kan? Dan ini semua atas nama kebebasan kan? Dan bila dikatakan ada tata etikanya lalu dikatakan agama menindas menyekat kan? Dan subhanallah, tak heranlah hari ini kalau kita lihat ramai yang terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Bahkan budaya-budaya timur pada negara-negara tertentu pun yang kita import masuk kan, dengan okeynya kan. Dan pelbagai lah yang kita kata saya tak ikut barat, saya ikut timur kan? Timur kan, bijak kan dia spin, tapi lihatlah apa yang budaya ni bawa kan. Tanpa kita sedar dibawa juga dengan pengaruh-pengaruh keagamaan lain dalam hiburan tersebut, sehingga mewujudkan pelbagai klan, pelbagai pengikut-pengikut yang taksub. Dan subhanallah, dan tuan-tuan sudah tentulah kalau kita faham apa yang diajak oleh Nabi SAW, antara lainnya maksudnya apa yang aku larang kamu lakukan hendaklah kamu jauhi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah sesuai kemampuan kamu, dalam hadis riwayat Muslim. Dan kalau kita baca, kalau kita faham dan kita lihat, sebab itulah saya berulang-ulang kali saya katakan, saya sampaikan
Kita kena belajar akidah, kita kena belajar fiqh, syariat, kita kena belajar tasawuf. Ini adalah 3 ilmu fardu ain. Dan dia sebagai kita punya pendinding. Akhirnya kita akan tahu yang mana yang kita boleh lakukan, yang mana yang ada dia punya batasan, kan? Kita boleh bersukan misalnya, tapi ada batasan dia, kan? Dan Islam tak menolak pun, kan? Kita boleh ada pergaulan, tapi ada ikhtilatnya, kan? Supaya apa? Nak menjaga daripada kita terjumus ke lembah kemaksiatan, penzinaan, kan? Jadi subhanallah, jadi yang penting hari ini bila kita bawa kefahaman beragama, sebab saya buat sesi kaunseling, saya buat pelbagai program-program bimbingan pada anak-anak remaja kita, belia kita. Kadang-kadang sedih, memang sedih, tapi dia ada satu setting yang berlaku. Akhir sekali dia mesti ada isu dalam kehidupan beragama. Mesti ada kelompongan yang berlaku kat situ. Ini saya tak nafikan, cuma cara pendekatan. Jangan menghukum terus. Cara memujuk. Hari ini kita dikejutkan macam mana. Tular hari ini. Yang ada tamat exam, SPM. Dekat baju tu, dalam tulisan yang sangat penuh, yang memalukan lah. Tapi kenapa? Saya nak menyalahkan satu perkara lah. Tapi kita juga kena bertanya diri kita. Adakah ini disebabkan mereka semata-mata sebagai seorang remaja? Tapi atau inilah hasil ataupun buahnya yang kita hasilkan daripada 10, 17, 20 tahun yang lepas. Dan ibu ayah pun kena ada kebertanggungjawaban bersama. Masyarakat pun kena ada sama. Dulu kalau guru menegur anak murid, mak ayah datang serang. Contoh, kan? Kalau anak murid masuk ke sekolah, guru menegur, guru pula dipengking. Tak apa, sebab hak atas nama hak asasi. Jadi kita dicorakkan atau kita mencorakkan, kan? Dan ini buahnya lah, hasilnya, kan? Penghormatan, budaya, adab yang makin hilang, kan? Adat ketimuran entah ke mana. Ataupun mungkin kita mengatakan bahawa SPM ni lah setinggi-tinggi peperiksaan yang tak ada lagi selepas itu. Maksud saya adalah framework, kerangka pemikiran yang mungkin kita kena sama-sama duduk bermuhasabah. Yang berlaku tu pada saya lah secara peribadi, yang anak-anak remaja kita yang berlaku, ya kita kasihan pada mereka, tular, kan? Diri mereka. Tapi sebenarnya hikmahnya adalah kita lihat, inilah yang berlaku hari ini. Anak-anak inilah 10-20 tahun akan datang yang akan memimpin kita, yang ketika itu mungkin dah berusia, ya? Jadi sekarang ni kita mungkin duduk pada tempat yang membuat dasar, dan kita duduk pada tempat yang boleh melakukan sesuatu. Jangan kata sebagai seorang pemimpin yang tertinggi, tapi duduk di kalangan masyarakat, di kalangan kejiranan, kan? Apa yang kita boleh lakukan, ya? Jadi tuan-tuan puan yang saya muliakan sekalian sekalian, berkait dengan isu sugar baby tadi, ada yang mungkin dah terjumus, kan? Lalu bila diketahui, kita menghukum dia, kan? Sedangkan bagi dia ruang, untuk dikembali balik. Kalau kita dah agak rasa-rasa macam dah terlibat, salurkan pada tempat yang sepatutnya, untuk memberi teguran, nasihat yang kena hikmah. Dan waktu ini, tuan-tuan puan, ada anak-anak remaja ni dia memang sekali ditempik dia boleh terima, tapi kebanyakannya bila ditempik lagi dia larikan diri daripada kita. Jadi gunalah pendekatan yang paling hikmah dalam mengajak mereka. Sekali lagi saya ulang, hari ini jangan tunggu nanti, tapi sekarang tanyalah ilmu akidah, fiqh, tasawuf ni betul-betul tak yang dah jadi lumat dalam hidup kita, yang memang bila kita mengaji tu memang kita jatuh cinta, kan? Sebab kadang-kadang kita rasa bila tamat belajar sekolah agama sampai darjah 6, sekolah menengah sampai tingkatan 5, tingkatan 6, belajar agama tu dah cukup. Sebenarnya tak, kan? Kita ni perlu sentiasa di renew, kan? Kita perlu di refresh, reset knowledge kita, kan? Sebab tu jangan malu untuk kita belajar dan mengajak anak-anak kita. Mungkin sekarang ni hidupkanlah majlis ilmu dalam rumah. Saya mohon sangat, tuan-tuan, saya merayu sangat-sangat. Dan sebab macam mana isu pun, dia punya asas dasar tu mesti ada isu agama, kehidupan agama. Kita nak jadi rock macam mana pun silakan, kan? Kita mungkin orang yang happy, kan? Silakan. Tapi bila masuk kepada limitasi dalam agama, maksudnya dalam batas-batas agama kita jaga.
Sebab kita orang yang belajar ilmu tadi tu, akidah, fiqh, tasawuf tu. Sebab tu saya tak malu nak kongsi, saya sendiri pun dia yang belajar. Kan? Kita belajar, setiap kali ada peluang belajar. Sebab dia akan buka minda kita ni, kelapangan fikiran kita. Barulah kita tak hukum bila kita nampak anak-anak remaja kita buat satu salah. Tak adalah kita terus hukum dia, tapi kita boleh didik, panggil, ajak dia dengan kelembutan hati. Kan? Mungkin mula-mula dia berkasar, tapi step kedua, ketiga, keempatnya ada. Itulah kaedah ilmu parenting. Dan peranan ini bukan semestinya di kalangan ibu ayah dalam rumah sendiri, tapi kejiranan. Besarkanlah rasa tanggungjawab kita, tuan-tuan. Yang saya haraplah sampai apa yang cikgu saya nak kongsikan ni. Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Haji untuk respon daripada soalan sahabat kita. Dan sekejap lagi sebelum kita berakhir, kita nak dengarkan sikit pesanan Haji dalam kita nak meraihkan Hari Wanita ini. Apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang suami. Kan, bila semua orang cakap tak apalah biar wanita raikan hari mereka, sesama wanita. Tapi dalam masa yang sama, lelaki ada peranan dan tanggungjawab yang perlu dimainkan sebagai ketua keluarga kalau di rumah. Kan, mungkin para majikan kalau bosnya adalah lelaki. Setengah orang sekarang ni sebab bila isu berkaitan dengan wanita, kadang-kadang kita terlupa penderaan setengah orang nampak dalam bentuk fizikal. Tanpa orang melihat penderaan dari segi emosi. Kadang-kadang di pejabat juga ada penderaan emosi juga berlaku di kalangan wanita. Jadi apa peranan kita semua orang ada peranan dan tanggungjawab bersama-sama untuk menyantuni wanita seperti apa yang Islam ajar, seperti apa yang baginda Rasul SAW dah kongsikan dengan kita, bagaimana kita perlu berbuat baik kepada wanita. InsyaAllah kembali selepas ini untuk dengarkan dalam Dari Hati. Kita berehat sekali lagi, dengarkan Dari Hati. Kita berkongsi mencari solusi. Darjatmu kan diangkat, bukti segala nikmat, begitulah ganjaran dari Tuhan. Membentuk peribadi, luhurnya sanubari, agar sucinya jiwa dari muda. Ilmu akal laksana mata, lihat cahaya sempurna. Pelita ilmu menjaga nafsu dari dibelenggu jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi tengku saat ku perlu. Menuntutnya ibadat, mencari satu jihad, begitulah hakikat kalam hikmah. Ilmu akan laksana mata, lihat cahaya sempurna. Menjaga nafsu dari dibelenggu jiwa yang lesu. Pelita ilmu menjaga kalbu menjadi tengku saat ku perlu. Dari dibelenggu santapan ilmu penunjuk jalan jadi amalan penguat iman. Ilmu menjaga nafsu dari dibelenggu jiwa yang lesu. Menjadi temanku saat ku perlu. Johor Bahru 106.2 FM.
Dengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Saja Osman waktu ini bersiaran kita dalam segmen Dari Hati. Tajuk kita Wanita Sri Kandi Kecintaan. Untuk kita dengarkan bicara bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, bersama dengan Hari Wanita Sedunia yang bakal diraikan 8 Mac nanti, hari Isnin, insyaAllah. Sikitlah Haji di penghujung ini untuk kita bawakan apa yang boleh pesanan-pesanan, nasihat yang boleh kita buat kepada semua orang dalam kita meletakkan martabat dan juga kedudukan wanita itu yang seperti mana yang Islam ajarkan, dan kita nak sama-sama santunilah semua orang. Dan ada juga sahabat kita tadi saya sebut berkaitan dengan isu emosi kan, ada berkaitan yalah penderaan, setengah orang nampak pukul, selagi saya tak pukul tak adalah deranya, sedangkan kata-kata kita pun kita lupa ianya juga dera dari segi emosi kepada mereka. Dan ada yang cakap dekat sini penceraan emosi, body shaming pun juga lagi. Setengah orang lupa Haji, ianya bukan sekadar dera lagi, dah body shaming ni jenayah pun. InsyaAllah kita nak dengar Haji sikit lah di penghujung untuk Dari Hati kita malam ini, apa yang boleh kita buat dalam tajuk kita Wanita Sri Kandi Kecintaan ni Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Mungkin kesemua waktu yang terbatas ini kita kena faham bahawa dalam hidup kita ni kita bukan bersendirian. Dan jangan sentiasa nakkan penghargaan daripada sudut manusia. Hari ini contohlah, dan saya setuju sangat narsistik ni, keinginan untuk dipuji, dipuja oleh orang ramai, lalu kita pertontonkan segala perkara yang kita ada. Sehingga sebab itulah kadang-kadang ada yang setiap perkara tu nak ditunjukkan, emas ke, kereta ke. Sampai saya ada satu kes ni, kerjanya adalah beli emas yang bukan tulen, yang palsu, boleh ditunjukkan dekat media-media sosial. Dia gembira untuk dapat penghargaan daripada manusia kan. Tapi akhirnya bila dia jumpa, dia mengatakan bahawa hatinya tak puas sebab kepuasan yang diberikan oleh manusia itu bukan betul kepuasan sebab kita akan lebih redha, terima, sebab bila kita tahu yang memiliki hati manusia itu telah memberi penghargaan lebih lagi terhadap diri kita dengan keikhlasan, kesabaran kita dengan caci maki dan mohon sangat bila penderaan emosi ni perkara yang acap kali mungkin nanti kita boleh sentuh, ada kesempatan waktu nanti insyaAllah, yang biasa berlaku dalam diam, dalam sembunyi, sehinggalah sampai satu masa kalau kita ada penyakit secara fizikal dari sudut mungkinlah dah sampai satu fasa stage 4 dalam kesakitan tertentu, dah proses yang bahaya. Penderaan emosi pun begitu juga. Kalau dah sampai peringkat yang bahaya, dia mungkin boleh sampai kepada menamatkan nyawa sendiri dan sebagainya kan. Jadi body shaming salah satu daripada senjata-senjata yang digunakan kan. Sebab bahaya mulut kita ni, dia boleh menjatuhkan image kan, self esteem seseorang kan. Sebab tu kita kena jaga dan pelihara. Dan saya nak mohon pada mereka yang memiliki isteri, ingat ada satu sabda Nabi SAW kan. Kalau Nabi nak memulakan kata-kata kepada Sayyidina Khadijah kan, Walid, Masya Allah kan, Rasulullah SAW ni dia ajak semua benda tuan-tuan. Sebab tu saya suka nak ajak kalau kita ngaji Syamil Muhammadi kan, Nabi sebut apa tau, ini qad kita hubbaha kan, sesungguhnya aku telah direzekikan cinta Khadijah. Kalau kita lah nyatakan pada isteri, sesungguhnya saya telah diberikan cinta Madiha, nama isteri lah, sebutlah nama isteri kan, ni contoh kan. So kalau isteri kita dengar tu, dia rasa macam mana ya? Jadi ini Nabi ajar ni, ini salah satu ungkapan romantis yang Nabi ajar pada kita, nak gambarkan rasa cintanya, kasihnya baginda SAW kepada isterinya Khadijah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan balasannya adalah daripada seorang isteri kepada suaminya adalah rezeki kan. Kecintaan itu adalah rezeki kan, sebab kita dapat menguruskan kita punya keinginan kan. Jadi begitu juga kan, para wanita adik-adik yang di luar sana, kalian mungkin sedang diuji pada zaman ini kan, dengan pelbagai media sosial. Haji, ustaz-ustaz kita kata Ikram download apps ini kan, kat situ ramai adik-adik kita perlu bantuan. Saya pun download lah. Saya rasa dah tak terikut dah, macam-macam apps lah nak kena buat. Ni baru ni TikTok. Saya di TikTok kan, Ikram buat ni kan. Twitter tu baru nak mula kan. Allahumma salli ala Muhammad. Maksud saya, sebab apa? Ada keperluan di situ. Tapi akhirnya kita tak boleh nak terikut dah
tak terikut. Jadi saya mohon, yang ada sekarang ni adalah iman yang dalam hati. Sebab tu kalian adik-adik ni lah yang saya doa banyak-banyak kan. Kalian ni nanti akan besar sampai satu peringkat, kalian lah pula akan memimpin. Dan kami ni lah yang mungkin dah berusia nanti akan perhatikan je macam mana kalian memimpin. Dan hari ni adalah proses pengalaman yang kalian boleh belajar dekat luar sana. Melihat para pemimpin ke, orang-orang yang dah dewasa ke. Jadi mungkin tadi yang saya sebutkan tadi, saya mohon sangat-sangat daripada awal tu lihat dan perhati dan betapa agama kita ni sangat mengangkat nilai kewanitaan yang ada, kemuliaan yang ada pada diri kalian sebagai seorang wanita. Jadi sebenarnya sebagai seorang wanita, kalian tak perlu dah penghargaan daripada manusia kan? Sebab cukup untuk itu, untuk apa yang ada, sebab Islam dah muliakan dah kan? Justru saya mohon sangat-sangat kan, yang yang Nabi sebut ad-dunya mata' wa khairu mata' ad-dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah. Dan kalianlah depan saya dan semualah orang justru jaga maruah diri, jadilah benteng-benteng agama yang akan mempertahankan maruah diri. Jadilah orang yang mengajak kan. Mungkin ada kalangan kawan-kawan yang mungkin dah terleka, terlalai. Jangan hukum, tapi tarik balik mereka untuk kembali kan. Dan pada kesempatan ini juga saya nak ajak juga pada Selasa 9 hari bulan nanti untuk sama-sama bersama dalam seminar Qurani, pemikiran Qurani di IKIM, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf. Mohon mendoakan mudah-mudahan jadi sebab-sebab kebaikan. InsyaAllah. Terima kasih banyak Haji untuk respon kita pada malam ini. Tajuk bicara kita Wanita Sri Kandi Kecintaan bersempena Hari Wanita Sedunia 8 Mac ini. Pada para wanita, anda ada satu kedudukan istimewa yang Islam letakkan untuk sama-sama lah kita kaum Adam ini, kita bantu mereka, kita berikan didikan yang terbaik buat mereka sebab kita pembimbing mereka, dan akhirnya InsyaAllah kita sama-sama nak hidup bahagia. Macam Haji sebut tadi, dunia ini bukan kita huni lelaki je ada, tak ada, wanita pun ada. Jadi kita nak sama-sama hidup dengan penuh harmoni. Terima kasih atas peringatan yang Haji kongsikan. Ada orang minta ulang semula ayat romantis tadi tu je. Ayat apa saya pun tak ingat. Ayat romantis yang mana tu je? Kalau dalam bahasa dalam bahasa Melayunya, sesungguhnya kata Nabi SAW, aku telah direzekikan cinta Khadijah. Ini dalam hadis riwayat Muslim. Inni qad rezekitu hubbaha kan, hubbaha. Sebenarnya aku telah direzekikan cinta Sayyidatina Khadijah. Itu ayat romantis yang tadi sahabat kita minta. Okey, dan ada juga yang kata kat sini, bersama amalkan, ingat mengingati, nasihat-nasihati sama kita agar hidup aman sejahtera. Terima kasih banyak sahabat kita yang mendengarkan siaran ini dari awal sampai habis. Tadi Haji sebut untuk seminar, sikit saya kongsikan seminar sehari pembangunan minda Qurani, yang mana insya-Allah yang bagi Tuan Haji akan bersama-sama juga dalam seminar ini sebagai panelnya untuk bicara dalam tajuk pembangunan minda Qurani ini. Kita nak dengarkan sama-sama. Ada ramai panel, ada 3 orang panel yang bagi Tuan Haji Ikram sendiri. InsyaAllah juga akan bersama dengan bahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Zulkifli. InsyaAllah kita nak dengarkan sama-sama. Dan juga yang berusaha Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail juga akan bersama dalam seminar sehari pembangunan minda Qurani 9 Mac 2021 hari Selasa bermula jam 9 pagi. Kalau anda nak mendaftar, nak menyertai, ada nombor talian ini 012-590-0573, ataupun nak mudah lagi pergi dekat laman web rasmi kami ikim.gov.my untuk anda dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan seminar sehari pembangunan wanita, pembangunan Qurani, pembangunan minda Qurani. InsyaAllah kita nak sama-sama lah. Okey, dan apa pun terima kasih banyak Haji untuk bicara kita dalam tajuk kita pada malam ini. Wahai wanita, saya ada satu lagi kupasan tentang wanita ini kita nak bawakan Isnin ini Haji. Kau digelar sebagai penyeri dunia. Itu satu line je lah. Saya bagi je takut hujan lebat nanti je. InsyaAllah anda kena dengarkan kupasan inspirasi lirik Isnin ini sempena dengan Hari Wanita
sedunia jam 9 malam bersama dengan penulis lirik lagu wanita Hisham Ahmad. InsyaAllah kita nak bawakan lagu dendangan intim, InsyaAllah. Okey, apa pun Haji, terima kasih yang banyak. Kita ada kesempatan jumpa 2 minggu dari sekarang InsyaAllah. Kepada anda semua, terima kasih juga atas perhatian dalam segmen Dari Hati kita pada malam ini. Terus setia bersama-sama dengan kami. Pelbagai perkongsian menarik kami nak bawakan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi, Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda, pastikan bersama-sama kami. Saya temani anda sampai jam 12 nanti. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Dia tahu dia Isnin salah hingga dan Jumaat minta maaf, itu 6 adalah hingga biasa. 10 pagi. Orang yang pelik, orang yang hina pula adalah dia salah tetapi dia tidak meminta maaf kerana kesombongan, kerana keegoan dia dan seumpamanya. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bicara bermanfaat pelbagai segmen. Rancangan dakwah setiap hari. Lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.